Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan daripada Program Perancangan dan Pengurusan Pembangunan. Saya Nurul Ain Munirah binti Jamadi dari Kumpulan 9. Kumpulan kami telah memilih inovasi botol plastik kepada botol kertas ataupun besi sebagai tajuk tugasan kedua bagi MPU 3182, Falsafah dan Isu Semasa. Setelah menonton situasi tadi, marilah kita mulakan dengan bahagian pengenalan. Kami memilih tajuk ini adalah susulan daripada isu penggunaan botol plastik yang sangat berlebihan dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam industri pemakanan. Kajian Profesor Jenna Jemberg daripada Universiti Georgia mendapati sebanyak 8.8 juta tan plastik akan berakhir di laut setiap tahun. Manakala statistik World in Data mendapati 8.0 juta bahan plastik bersamaan dengan 3% bahan buangan plastik secara global akan mengalir ke laut menerusi pelbagai saluran. Di Malaysia pula, dianggarkan secara purata sebanyak 9 bilion plastik digunakan oleh rakyat setiap tahun dan sebilangan besarnya akan berakhir di laut juga. Keadaan ini akan mendatangkan impak yang negatif kepada alam sekitar dan hidupan akuatik terutamanya. Menolak falsafah anthropocentrism yang hanya fokus kepada kepentingan manusia tanpa memikirkan hidupan lain, kami bersetuju untuk menjalankan tanggungjawab kami untuk menjaga alam sekitar menerusi projek khas yang akan kami lakukan. Terusnya, beralih pula kita pada bahagian isi yang pertama, iaitu faktor botol plastik tidak relevan pada masa ini. Plastik boleh mencemakan alam sekitar sama ada di darat ataupun di laut. Hal ini kerana botol plastik tidak boleh mereput. Dalam kajian menunjukkan 10% botol plastik di seluruh dunia berakhir kemudian membentuk pulau sampah. Plastik yang terurai dalam laut akan menjadi mikroplastik dan nanoplastik. Kedua-dua bahan ini akan terkumpul dalam badan hidupan laut. Ia akan terkumpul dalam badan hidupan laut dan perut mereka tidak dapat menghadam dan mengakibatkan kematian hidupan laut. Yang kedua, plastik adalah musuh senyap kepada manusia dan boleh membunuh. Terdapat 3 bahan asas dalam membuat plastik iaitu phthalates, biphenol dan polybromide diphenylates. Apabila bahan ini masuk ke dalam tubuh manusia, ia tersimpan di dalam lemak dan menyebabkan gangguan sistem badan terutama pada kanak-kanak. Selain itu, kandungan phthalate yang banyak dalam darah akan menyebabkan obesiti. Selain itu, gangguan terhadap organ pembiakan seperti kelewatan akil balik dan proses pembentukan janin. Terusnya, ia juga menyebabkan kecacatan bayi dan boleh menyebabkan kanser. Anjak pula kita pada isi yang kedua. Seperti Anda lihat, di tangan kanan saya adalah botol besi, manakala di tangan kiri saya adalah botol plastik yang kerap kita guna apabila membeli air minuman di kedai-kedai runcit. Kita semua mengetahui bahwa botol-botol plastik dapat memudaratkan alam sekitar. Sekiranya kita menggunakan botol besi, menghentikan botol plastik, banyak kebaikan yang akan kita dapat. Antara kebaikan tersebut adalah ianya dapat melindungi alam sekitar. Penggunaan botol besi dengan berkesan dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar yang disebabkan oleh pembaziran bekas plastik, sekali pakai dan cawan kertas, serta ianya mengurangkan penggunaan sumber semula jadi seperti minyak, kayu dan air dalam pengeluaran bekas plastik dan kertas cawan. Selain itu, penggunaan botol besi juga turut menjaga kesihatan. Botol besi boleh menyimpan suhu air dalam masa yang sama. Ianya mudah bagi pengguna untuk menikmati minuman panas dalam masa dan ruang yang berbeza. Jelaslah bahawa yang memberi manfaat untuk meningkatkan kualiti kehidupan manusia. Lain daripada itu, kesan inovasi botol plastik kepada botol kertas dan besi ini. Kesan inovasi botol plastik ke botol kertas dan besi. Umum tahu kepelbagaian kertas penting kerana ia digunakan setiap hari untuk pelbagai tujuan di seluruh dunia. Mengikut statistik, pengeluaran global kertas dan cardboard berjumlah kira-kira 416,7 juta tan. Kesan inovasi yang pertama ialah tenaga bersih dan mampu milik dikatakan penggunaan tenaga daripada solar, angin, hidro untuk menghasilkan tenaga elektrik yang berpotensi digiatkan dan dilaksanakan dengan lebih meluas di Malaysia. Dan kesan yang kedua, pendidikan yang berkualiti amat penting juga kerana ia menekankan betapa pentingnya penjagaan alam sekitar menerusi pembaziran kertas perlu dididik kepada anak-anak kecil. Ia kerana cara mendidik secara aktiviti menggunakan teknologi digital tanpa kertas, pembuangan sampah yang betul, mengelakkan penggunaan bahan plastik dan menyantuni alam sekitar. Beralih pula kita ke bahagian cabaran yang dihadapi semasa melakukan inovasi ini. Yang pertama ialah kos pemprosesan yang tinggi. Hal ini berlaku kerana syarikat atau kilang yang bertanggungjawab
bertanggungjawab dalam melakukan pengitaran semula terpaksa mengeluarkan kos yang mahal untuk mengeluarkan produk berasaskan besi dan keluli untuk dipasarkan kepada pembeli. Yang seterusnya ialah kurang mendapat sambutan daripada masyarakat. Hal ini kerana wajarlah bagi orang ramai untuk berfikir dengan rasional untuk membeli barangan yang agak mahal seperti botol besi ataupun keluli tersebut. Hal ini kerana apabila kos pembuatan produk ini tinggi, syarikat pengeluar terpaksa meningkatkan harga di pasaran. Cabaran yang terakhir ialah syarikat pengeluar akan terjejas. Hal ini berlaku apabila produk botol besi ini dijual pada harga yang tinggi di pasaran, syarikat pengeluar akan mengalami kerugian yang besar sekaligus mengakibatkan mereka akan menutup kilang mereka pada masa yang akan datang. Marilah kita bersama-sama mendengarkan penjelasan langkah-langkah menghadapi cabaran tersebut. Hai, antara langkah-langkah untuk mengatasi cabaran inovasi botol plastik ke botol kertas adalah: cabaran yang pertama ialah kos pemprosesan yang tinggi. Langkah untuk mengatasi cabaran ini ialah meningkatkan harga jualan seunit botol kertas ataupun botol plastik. Ini kerana dengan meningkatkan harga seunit botol kertas atau botol plastik akan mengelakkan kerugian yang dialami oleh pengilang. Selain itu, dengan cara ini juga pelanggan tidak akan selalu untuk membeli air di luar dan mereka akan membawa air dari rumah untuk diminum dan dibawa berjalan-jalan. Cabaran yang kedua pula ialah kurang mendapat sambutan dari masyarakat. Langkah untuk mengatasi cabaran ini ialah mengadakan kempen tentang kesedaran bahayanya botol plastik kepada kesihatan. Kempen ini boleh diadakan oleh semua pihak, contohnya seperti pihak sekolah, pihak kerajaan dan juga orang awam. Hal ini supaya dapat memberi maklumat yang jelas tentang bahayanya botol plastik dan kenapa pengguna harus bertukar kepada botol kertas dan juga botol besi. Cabaran inovasi yang ketiga pula ialah kad memproses kita semula akan terjejas. Langkah untuk mengatasi cabaran ini ialah hapuskan kotak atau besi di kawasan kita semula. Tidak semestinya botol plastik, kertas dan besi juga boleh dikitas semula dan boleh digunakan semula oleh semua orang. Selain itu, kertas dan besi juga tidaklah berbahaya kerana ia tidak mengandung kimia yang tinggi dalam pembuatannya berbanding dengan penggunaan kimia dalam pembuatan botol. Kesimpulannya, marilah kita bertukar kepada penggunaan botol kertas ataupun botol besi untuk menyelamatkan dunia kita daripada terus masak akibat penggunaan botol plastik ini. Selain daripada itu, kita juga dapat menyelamatkan hidupan lain seperti ikan. Jika anda pergi ke pantai-pantai, anda akan nampak pengguna yang tidak bertanggungjawab membuang botol plastik di tepi-tepi pantai. Dan tanpa disedari, air laut akan menarik botol-botol itu ke dalam laut dan hidupan laut akan makan botol itu dan menyebabkan mereka tercekik lalu mati. Hal ini akan menyebabkan kepupusan hidupan laut. Jadi, jika anda menggunakan botol kertas, kertas akan hancur jika dikena air. So, tidak akan jadi masalah. Tak ada alasan lagi untuk mengatakan tidak pada botol kertas ataupun botol besi. Video ini diakhiri dengan bahagian kesimpulan. Kesimpulannya, penggunaan botol plastik di Malaysia seharusnya mendapat perhatian banyak pihak oleh kerana kesannya yang membahayakan alam sekitar, iaitu penggunaan botol atau barangan plastik yang menjadi satu keperluan dalam kehidupan manusia dan ianya wujud budaya plastik di kalangan masyarakat kita. Bagi mengatasi masalah ini, semua pihak haruslah bertanggungjawab dan menjalankan tanggungjawab masing-masing dengan mengikuti langkah-langkah mengurangkan penggunaan botol plastik dan mula menggunakan botol jenis kertas atau besi yang disyorkan oleh kerajaan. Cabaran bagi mendidik masyarakat tentang meminimumkan penggunaan plastik bukanlah mudah. Masyarakat harus diberi pendedahan dan kesedaran mengenai kesan penggunaan botol plastik terhadap individu, malahan juga terhadap alam sekitar. Kita sedia maklum untuk menghentikan penggunaan botol atau barangan plastik secara serta-merta adalah amat sukar. Namun begitu, langkah kecil yang kita amalkan ini juga sedikit sebanyak dapat membantu memelihara dan memelihara alam sekitar. Oleh itu, selesailah video berkenaan inovasi botol plastik kepada botol kertas dan besi daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih kerana sudi menonton.